طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك التواب الرحيم. InsyaAllah pada malam ini saya berminat untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan tentang satu dapatan yang saya kira sangat menarik dan juga sangat bertepatan dengan bahagian daripada kajian saya sebenarnya, berkenaan tentang satu tafsiran yang saya tulis di tajuk itu, tafsiran esoteris ataupun tafsiran makna batin. Makna yang batin berlawanan dengan makna yang zahir. Makna yang batin bagi perkataan Ahmad, bagi kalimah Ahmad, alif ha mim dal, menurut Islam Bajo. Yang Islam Bajo merujuk kepada satu pemahaman Islam yang diamalkan oleh masyarakat Bajo ataupun masyarakat yang kita di Malaysia ataupun di Sabah ini kenali sebagai masyarakat Bajau Laut. Tetapi mereka yang bila mana disebut sebagai Bajo ini merujuk kepada golongan Muslim yang hidup di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Komuniti Bajo, mereka dikenali sebagai komuniti Bajo, merujuk kepada Bajau Laut itulah ya. Dan sangat menarik kita dapati satu maklumat ini, dan saya kira sangat menarik untuk dikongsikan kepada sahabat-sahabat para pengkaji semua, insya-Allah. Mana tahu berkaitan kan dengan kajian-kajian yang sahabat-sahabat tengah buat ataupun berminat untuk lanjutkan daripada buku ini. Buku ini kalau boleh nampak lah namanya Islam Bajo, Islam Bajo Agama Orang Laut, ataupun ialah Islam Bajo Agama Orang Laut, merujuk kepada pemahaman Islam yang diamalkan oleh masyarakat Bajo, di mana masyarakat Bajo ini saya kira mereka lah antara masyarakat yang terawal yang menerima Islam ya. Mereka menerima Islam melalui perantaraan kerajaan Islam di Bugis, di Goa, di area Sulawesi itu. Dan buku ini asalnya merupakan tesis PhD tesis PhD oleh pengarang ini Beni Baskara. Buku ini merupakan tesis PhD beliau di UGM ataupun Universiti Gajah Mada. Sewaktu saya belek-belek buku ini, saya dapati ada satu bahagian yang sangat menarik, di mana masyarakat Bajo ini juga mengamalkan semacam ritual yang kalau kita fahami lah ataupun kita bahasakan sebagai ritual pawang dan juga ritual mengubat dengan cara mantra, dengan bacaan-bacaan yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Ini satu perkara yang menarik lah, yang di mana setiap daripada pengamalan mereka itu mengandungi simbol-simbol yang tertentu. Contohnya macam yang kita akan bahaskan ini, alif ha mim dal ini memiliki makna yang tersendiri menurut mereka, dan memiliki persamaan dengan tafsiran esoteris ataupun tafsiran yang kalau kita katakan batin ini ada macam unsur-unsur mengatakan sesat, sedangkan kita ni sebagai antropologi kita kena stay natural. Sebelum kita mengatakan benda ini betul ataupun benda ini tidak betul, kita kena kaji dan kenali dahulu apakah ia, dan selepas itu barulah meletakkan hukum sebenarnya. Itulah cara kita to stay objektif sebelum kita meletakkan hukum dan juga menuduh yang bukan-bukanlah kan. Sebab especially tafsiran-tafsiran yang sebegini masih baru, maksudnya masih kurang dikaji, dan kalau ada pun kajiannya hanyalah kajian yang yang terpencil ataupun hanya tidak berfokus lah ya, tidak menumpukan satu-satu kajian itu tidak menumpukan sepenuhnya tentang tafsiran-tafsiran esoteris ini, melainkan apa yang dibuat oleh
oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Harun di dalam buku beliau dalam mengkritik karya Ahmad Laksmana. Tapi itu hanya seorang kritik seorang, ataupun seorang itu mengkaji karya seorang yang lain. Ini Abdul Fattah Harun mengkaji karya Ahmad Laksmana yang buku beliau itu syarat dengan tafsiran-tafsiran yang dinamakan sebagai esoteris ini. Jadi tafsiran ini, ya, tafsiran esoteris ini saya kira sangat menarik untuk dikaji, khususnya kerana kita berada di Nusantara, dan saya yakin bahawa banyak lagi pockets of Muslim communities yang sebenarnya sangat-sangat terkesan dengan tafsiran yang memiliki simbol ini, ya, kerana memiliki simboliknya di dalam pengamalan. Contohnya macam tafsiran Ahmad ini memiliki simboliknya di dalam upacara yang mereka namakan sebagai duata, yang di mana upacara duata itu merupakan upacara ritual pawang lah, yang ini merawat orang, dan juga adalah jenis-jenis duata yang disebutkannya di sini. Menarik buku ini, saya sarankan sahabat-sahabat untuk mendapatkannya, Islam Bajo, Agama Orang Laut. Dan berkenaan tentang tafsir tafsir Ahmad itu, saya bacakan daripada isinya, ya, daripada isinya. Ada ritualnya, dia kata beliau, bilangan 7 dan 4 rupanya mempunyai posisi yang penting dalam perhitungan kosmologi Bajo. Dan makna bilangan 4 selain merupakan jumlah warna-warna langit yang digambarkan dalam ula-ula ni macam panji-panji dia orang lah, especially panji yang kalau kita tengok sebenarnya ada juga dalam masyarakat Bajau di Sempurna. Mereka bukanlah gunakan ula-ula yang sebiji macam apa yang dibuat oleh komuniti Islam komuniti Bajo di Indonesia itu, tetapi sambulayang, ya, dinamakan sebagai sambulayang, dan warnanya lebih meriah saya lihat berbanding daripada ula-ula yang dibuat oleh komuniti Islam Bajo ni. Digambarkan di sini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam. Sementara sambulayang yang kalau kita tengok di musim perayaan ataupun musim kahwin yang dikibarkan oleh komuniti ataupun masyarakat Bajau Laut ataupun Bajau Sempurna di Sabah ini lebih meriah warnanya. Kadang ada warna biru, warna hijau dan seumpama itu. Berarti dia sudah ada perkembangan di situ, tidak ada evolusi daripada segi bentuk dan juga desain sambulayang itu. Dinamakan dalam oleh Islam oleh Bajo ini di Indonesia sebagai ula-ula. Kalau kita di sini dinamakan sebagai sambulayang, ataupun mungkin ada certain variations of it, kan. Dan itu menarik untuk dikaji sebenarnya, persamaan dan juga perbezaan. Tapi kita tengok dulu apa yang difahami oleh Islam Bajo ini berkenaan tentang nombor 4. Ada makna, ya, ada makna yang mereka fahami dan juga simbolnya nombor 4 itu. So bilangan 4 ini, nombor 4 merupakan jumlah warna-warna di dalam ula-ula itu ataupun dalam benderanya, panji-panji kebesaran orang. Juga merupakan jumlah unsur-unsur inti yang ada pada manusia dan yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan salat. Wah. Ini saya kira satu maklumat yang tidak akan semudah-mudahnya untuk diberikan oleh seseorang, seseorang yang berada di dalam komuniti indigenis itu, komuniti orang asal itu. Melainkan kalau kita ini rapat dengan diorang dan diorang akan ajarkan diorang akan ajarkan kita intipati daripada ajaran mereka ini. Ini bila mana saya baca biografi Beni Baskara ini, rupa-rupanya memang kajiannya sudah agak lama berkenaan tentang komuniti Bajo di Indonesia itu, dan ke tahap mereka meminta bantuan daripada seorang Sanro. Sanro ni dia macam
Kalau dalam bahasa dulu padri, tapi bukan padri lah, macam dia punya dukun lah ataupun pawang lah begitu ya, ataupun dalam bahasa kita ustaz ya. Ustaz bagi komuniti Bajo itu imamnya Sanro. So dia minta bantuan daripada Sanro ini untuk memberikan keberkatan dan juga doa, maka dikurniakan anak selepas menanti tempoh yang agak lama, which is ini menjelaskan kepada kita bahawa Beni Baskara ini, penulis ini mengkaji bahagian yang sangat detail daripada komuniti ajaran dan juga fahaman Islam yang diamalkan oleh orang Bajo itu. Maka sampai diajarkannya isi dan juga simbolisme yang difahami oleh orang Bajo itu. Ini bukan difahami oleh orang biasa sahaja, tetapi difahami oleh orang-orang yang berada di di dalam bahagian yang tertinggi dalam sebuah masyarakat ini, oleh Sanro dan juga ustaz-ustaz ataupun macam pawangnya lah kan. Jadi nomor 4 katanya ada kaitan dengan unsur inti manusia dan juga ada kaitan dengan gerakan di dalam solat. Okey, apakah ada kaitannya? Pertama, kata beliau, ini dalam Islam Bajo ini ialah huruf alif Ahmad itu. So dalam huruf alif ini bermakna rahsia ataupun ruh adalah unsur api yang melambangkan gerakan berdiri dalam solat. Allah. Ini saya kira sangat menarik kalau dapat disusun dalam bentuk rajah sebenarnya. Cuma di dalam tesis ini dibuat dalam bentuk perenggan, tapi tidak mengapa. Asal kita boleh faham, kita boleh follow up dia punya tafsiran itu. Pertama, huruf alif menggambarkan roh ataupun rahsia sir. Ini tafsiran sufi batini dalam berarti kata yang hakiki. Alif itu mewakili roh ataupun mewakili rahasia. Dia alif rahasia, unsurnya unsur api, dan juga mewakili gerakan berdiri di dalam solat. Okey, itu tafsiran bagi alif ataupun sebenarnya hamzah ya, tapi dikatakan sebagai huruf alif. Kalau ikut Arabnya lah, kalau ikut Arabnya yang betul tu di hamzah ya, sebab dia Ahmad itu dia bukannya alif. Kalau alif ini kita kena namakan dia alif. Dia alif ini tidak, dia huruf mad, dia bukannya huruf yang berdiri sendiri. Okey, ha. Tapi tiapa itu kefahaman diorang lah. Kita cuba untuk tanggap apa yang diorang bagi tahu ini. Alif, so alif alif rahsia dalam badan kita adalah unsurnya unsur api, dan juga dia merupakan gerakan berdiri dalam solat. So huruf yang kedua, ha, melambangkan nyawa atau jiwa. Tafsirannya, melambangkan nyawa atau jiwa berasal daripada unsur angin, menyerupai gerakan rukuk dalam solat. So ada berdiri, ada rukuk. Ada ha itu nyawa, adanya ruh ataupun rahsia, adanya nyawa. Dan ha ini, kalau alif tadi ada berdiri, ha ini adalah rukuk. Ini gerakan selepas daripada berdiri itu. Ha ini adalah angin, alif tadi adalah api. Ini 4 unsur itu, api, angin, air, tanah lah kan. Ini api, angin. So mim, sudah kita boleh tekalah, api, angin, air, tanah. Mim adalah melambangkan hati yang berasal daripada unsur air, seperti gerakan sujud di dalam salat. Katanya tafsirannya itu mim melambangkan hati. Kita ada alif roh atau rahsia, ha sebagai nyawa, mim sebagai hatinya. Okey, dan alif berdiri. Kalau dalam solat alif berdiri, ha rukuk, mim sujud. Okey, alif itu daripada roh, mim ha daripada nyawa, mim daripada hati. Okey, alif, ha, mim. So sekarang dal. Dal, apakah tafsiran bagi huruf dal ini? Huruf dal melambangkan jasad. Ini jasad kita, badan kita.
ataupun tubuh manusia berasal daripada unsur tanah dan melambangkan gerakan duduk di dalam solat. Keempat-empat huruf ini apabila dirangkaikan bisa dibaca sebagai Ahmad. Berbeza sedikit dengan apa yang dibawakan oleh Ahmad Laksmana. Ahmad Laksmana pun dia ada unsur ini. Bila disebutkan mim ha mim dal, dia sebutkan api angin air tanah, dia tafsirkan itu dengan mim ha mim dal, bukannya kena alif ha mim dal ini. Mim ha mim dal, tubuh manusia dengan mim sebagai kepala, mim pertama itu sebagai kepala, ha sebagai tangan ini, mim yang kedua, huruf ketiganya lah, mim kedua adalah bagian pusat, dan dal itu adalah kaki. Mim ha mim dal. Sementara di sini alif ha mim dal ini lebih sederhana tafsirannya berbanding tafsiran apa yang kita boleh lihat di dalam buku Ahmad Laksmana itu. Kerana Ahmad Laksmana ini sampai ke tahap dia mentafsirkan kalimah Allah dengan na'udzubillah, dia tafsirkan ataupun dia bentukkan kalimah Allah tu dengan bentuk kemaluan wanita, sampai ke tahap begitu sekali. Tapi kalau kita tengok di sini apa yang dibawakan oleh Beni Baskara, kajiannya, dia katakan bahawa bangsa Bajo memahami bahawa tafsiran Ahmad itu sebagai yang kita telah sebut tadilah, mewakili 4 unsur di dalam tubuh manusia, mewakili 4 komponen asas manusia. Alif tu roh kita, ha itu katanya adalah nyawa kita, mim itu adalah hati kita, dal itu adalah jasad kita katanya. Kemudian api angin air tanah, alif mewakili unsur api, ha mewakili unsur angin, mim mewakili unsur air, dal mewakili unsur tanah. Dalam solat Ahmad ini juga ada katanya. Alif mewakili unsur bentuk ini gerakan berdiri, ha rukuk, mungkin daripada bentuk macam begitu ya, belakang itu lurus, lalu tangannya ataupun kakinya dibengkokkan begitu. Itu ha. Mim mewakili sujud. Mungkinlah bentuk kepala mim itu kan seakan-akan kepala manusia berada di atas lantai, dan juga dal mewakili bentuk duduk di dalam solat. Ini duduk di antara 2 sujud kah, ataupun duduk ketika tasyahud akhir, kan bentuknya macam dal itu, seakan kita duduk dan kepala kita, badan kita terbentuklah seperti bentuk huruf dal itu. Maka katanya inilah tafsiran bagi perkataan Ahmad itu. Jadi Ahmad itu tidak lari daripada dalam tafsiran ini. Ahmad ini bukan hanya merujuk kepada Nabi Muhammad, Ahmad ini juga merujuk kepada manusia, merujuk kepada amalan solatnya, dan juga merujuk kepada unsur-unsur asas yang membentuk dunia ini, api, angin, air, tanah, dan juga yang membentuk manusia, ini rohnya atau rahsianya, sir, rohnya, nyawanya, hatinya, dan juga jasadnya. Ini sangat menarik. So katanya yang Pak Udin dia merujuk ini, lebih lanjut Pak Udin menjelaskan daripada unsur di 4 unsur di atas bisa disarikan, ini bisa dirumuskan. Sari kan di sini dia bahasa Indonesia lah, kita pun sebenarnya dalam bahasa Malaysia ada kan intisari. Maksudnya dirumuskan lagi ataupun dikecilkan lagi menjadi 3 yang disebut sebagai baris 3, yakni bacaan A, I, U, yang merupakan inti daripada bacaan doa-doa dalam duata, ini dalam upacara mereka itulah, yang juga merupakan intisari bacaan di dalam Al-Quran. Dan katanya daripada bilangan 3 tersebut bisa disarikan lagi, ini boleh dikecilkan lagi menjadi 2 ketika masuk ke dalam nafas. Makna bilangan 2 inilah terkait dengan pasangan-pasangan dalam kehidupan manusia, dan juga bermakna hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini 2 kan begitu. Dari 2 ini kemudian menjadi 1, yaitu adanya sebuah penyatuan di mana antara yang disembah dan yang menyembah sudah tidak ada jarak lagi. I'm not kidding you, I'm reading from the book. Saya menarik dalam arti kata
maka di situ wujudlah unsur wahdatul wujud di dalam Islam Bajo ini. Dipecahkannya daripada 4 itu Ahmad itu, dan Ahmad itu menjadi AIU itu menjadi 2 nafas keluar masuk, dan yang nafas keluar masuk itu akhirnya menjadi 1, ditunggalkan. Berarti tidak ada lagi pembezaan antara makhluk dan juga Tuhan. Okey, sudah kita kaji, sudah kita baca, baru kita kata okey, ini betul ataupun salah. Maka kalau kita tengok, of course, tafsiran ini walaupun lama, saya tidak mengatakan bahawa tafsiran ini baru dan kemudian baru diperkenalkan ataupun baru dicipta oleh Ahmad Laksmana. Saya kira tafsiran ini sudah agak lama wujud di dalam komuniti Islam di Nusantara ini, ya. Cuma yang menjadi tugasan kita ialah untuk menjejak dari mana asalnya, dan bukan semata-mata dari bukan semata-mata dengan mengkaji siapakah orang yang pertama membawa ajaran Islam itu ke Nusantara ini, tetapi lebih utama lagi ajaran jenis apa yang dibawa. Ajaran jenis apa yang dibawa ke Nusantara ini sampai dia memiliki tafsiran yang seperti mana dibawakan oleh yang difahami oleh Islam Bajo ini. Unsur wahdatul wujud ada di situ, kan? Daripada 4 Ahmad menjadi 3, AIU menjadi 2, nafas kita, dan juga yang menjadi 1 last terakhirnya menjadi 1, tidak ada pembezaan antara Allah dan juga makhluknya. Maka satu, of course lah, kita sebagai masyarakat Islam di Nusantara ini kita sangat penuh dengan simbolisme, ya. Kita tidak boleh nafikan itu. Kalau kita tengok ajaran-ajaran nenek moyang kita yang terdahulu, even di dalam adat lah, ya, simbol itu banyak. Bahkan kadang-kadang dia mewakili ajaran yang benar daripada Islam, ajaran Islam yang benar, tetapi dia disampaikan dalam bentuk yang simbolik. Contohnya ajaran yang katanya mengatakan ajaran nenek moyang kita lah, ya, adatnya dia kata kumpulkan anak-anak itu, anak-anak kecil, jangan biarkan mereka keluar lepas maghrib. Katanya nanti akan disampuk hantu kah dan seumpamanya. Dan hal ini, ya, ada sandarannya di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW pesan apabila anak-anak kecil itu, apabila datangnya waktu maghrib, Rasulullah perintahkan supaya jendela-jendela ditutup, makanan ditutup, kerana pada waktu itu dikatakan syaitan keluar dan juga bertebaran. Dan apatah lagi kanak-kanak ini mereka tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri dengan bacaan kah ataupun dengan ma'thurat kah dan seumpamanya, maka mereka very vulnerable subject lah kepada gangguan syaitan ini. Maka diperintahkan untuk kita menutup menjaga kanak-kanak inilah. Maka ajaran, sebahagian daripada ajaran itu ada asasnya daripada Islam, tetapi contohnya tafsiran bagi wahdatul wujud di dalam ajaran ataupun kefahaman Islam Bajo ini satu perkara yang kita boleh persoalkan, dan even disputed lah, kan, even disputed dalam kalangan ulama Sufiah sendiri. Bukannya ulama yang bukan Sufi, ulama bukan Sufi dia tidak akan peduli, ya. Dia akan kata bahawa ajaran wahdatul wujud ini dia secara mudah lah dia pukul rata, dia kata semuanya sesat. Tapi even dalam kalangan Sufiah sendiri ada yang mengkritik dalam mengkritik kebenaran dan juga apakah yang dibawa oleh wahdatul wujud ini. So kalau kita tengok tafsiran yang dibawakan oleh kefahaman Islam Bajo ini, kerana dia sudah lama, maka dia perlu kepada kita untuk mengkaji susur galurnya. Susur galur, macam saya katakan tadi, bukan semata-mata orang yang membawa, tetapi apakah yang dibawanya, ya, ajaran Islam bentuk apakah yang dibawa oleh mereka daripada Timur Tengah lah, kita andaikan begitu, ataupun daripada India kita andaikan bawa ke Nusantara ini.
dan especially dalam komuniti Islam Bajo ini. Dan apa yang saya fahami, kalau kita bacalah daripada teks apa yang dinukilkan oleh Beni Baskara itu, dia sebenarnya merekodkan daripada Pak Udin ni. Pak Udin ni macam dia punya rujukan utama lah dalam komuniti Islam Bajo ini. Apa yang dia rakamkan itu seharusnya disalingkan. Komuniti Islam Bajo ni, komuniti Bajo ni banyak, betul tidak? Dia ada di Indonesia, dia ada di Malaysia, dia ada juga di selatan Filipina. Maka menjejak tafsiran Islam itu pun menarik sebenarnya kalau kita boleh buat secara serangkai. Kita sudah ada Islam Bajo di Indonesia. Probably boleh tidak dibuat Islam Bajo di Sempurna itu, kan? Kita cari imam-imamnya dan kita cari sanro-sanronya. Walaupun Sandro ni sebenarnya perkataan Bugis. Sandro ni macam dia punya pawang ataupun macam imamnya lah, dipanggil imam. Tapi sebenarnya itulah macam ustaznya yang memang membuat acara-acara acara keagamaan dan juga acara pawang itu di dalam masyarakat Bajo. So di pattern yang sama boleh kita buat sebenarnya. Ya, kajian ini dia diterbitkan pada tahun 2016. Tidak salah saya lah. Yes, cetakan pertama April 2016 oleh Javanica. Boleh carilah buku ini. Dan mungkin kajian silang juga kita boleh buat kepada komuniti Islam di selatan Filipina, komuniti Bajo, Bajau ini di selatan Filipina, dan kita tengok macam mana komuniti Islam mereka memahami Islam itu. Dan satu lagi, komuniti Islam Bajo, komuniti Bajo, Islam Bajo. Saya selalu, kenapa saya selalu sebut Islam Bajo? Sebab saya baca teks ni. Okey, komuniti Bajo di selatan Sulawesi itu berhubung langsung dengan, memiliki hubungannya erat dengan komuniti Bugis. Maka hal ini kalau kita fikirkan juga membuat kita menyangka ataupun kita boleh letakkan persoalan dah. Mungkin juga tafsiran Wahdatul Wujud seperti mana yang dibawakan oleh ataupun yang dikaji oleh Beni Baskara ini dalam kalangan Islam Bajo, tafsiran Wahdatul Wujud dan tafsiran esoteris Ahmad itu dipelajari mereka daripada ulama-ulama yang ada di Bugis itu. Boleh jadi tidak semestinya ide asli daripada mereka, daripada komuniti Bajo ini. Walaupun kita faham bahawa komuniti Bajo ini juga antara komuniti yang terawal menerima Islam, especially di area Sulu ya. Mereka ada seorang tokoh yang disebut sebagai Syekh Makhdum ataupun Makdum, selalunya Makdum lah. Makdum merujuk kepada bila mana disebut Makdum ini merujuk kepada keturunan Nabi datang ke situ dan menyebarkan Islam, dan daripada situlah ajaran Islam tersebar sampailah ke area pantai timur Sabah, dan mungkin daripada situlah juga mereka bawa ajaran Islam itu ke area Sulawesi Selatan ini, ataupun daripada area Sulawesi itu kan, kerana mereka juga antara yang terawal menerima Islam. Begitu juga ajaran Islam yang disebarkan di Ternate. Ya, di Ternate ada Kesultanan Islam di situ. Dan begitu juga di area Bugis ini, di Kerajaan Goa. Maka di situ boleh jadi Islam yang kefahaman yang menjurus ke arah Wahdatul Wujud ini daripada selatan Filipina ataupun daripada komuniti Bugis, kerana mereka saling ada hubungan kesalingan lah, reciprocal antara komuniti Bajo dan juga komuniti Bugis di Sulawesi itu. Sangat menarik untuk dikaji ini. Dan hal ini juga akan mengingatkan kepada kita bahawa tafsiran ini wujud lebih awal daripada tafsiran yang Islam yang kita fahami sebagai sekarang. Inilah Islam yang benar, insya-Allah, yang menepati Al-Quran dan juga menepati As-Sunnah. Mungkin pada zaman dahulu Islamnya dibawa oleh orang-orang yang refuge. Kita boleh timbulkan macam-macam persoalan kan. Orang itu
Misalnya dia seorang ilmuwan tetapi ilmuwan membawa mazhab yang lain, maka dia dibuang daripada negerinya, dia pun merantau ke Nusantara ini. Boleh jadi. Tapi persoalan-persoalan yang logical, tapi memerlukan kepada pembuktian yang lebih lanjut. Dan hal ini saya kira perlu untuk kita kaji dengan secara neutral lah, ya, dengan secara neutral terlebih dahulu sebelum daripada kita menetapkan hukum kata ini salah, ini betul. Kita kena kaji dulu macam mana cara komuniti Bajo ataupun Bajau Laut ini memahami Islam. Sebab dinyatakan juga di sini bahawa komuniti Bajo ini ataupun Bajau Laut ini dia seakan-akan berlaga ataupun tidak ngam dengan komuniti Bajau Bagai. Dan Bajau Bagai ini Bajau sama lah. Ini orang yang katanya Bajau Bagai ini Bajau yang tinggal di darat, yang tidak Bajau yang di darat ini pula lebih toleran dan juga lebih menerima ajaran-ajaran daripada ustaz-ustaz yang datang daripada Jawa, ya, daripada NU, Nahdlatul Ulama, daripada Muhammadiyah, lebih menerima itu berbanding daripada komuniti Islam Bajo ini. Apakah alasannya? Dan format ataupun pattern yang sama juga kita sebenarnya boleh tengok di dalam komuniti Bajau di Sabah ini, especially di daerah Sempurna, di mana bangsa Bajau Laut yang tinggal di laut itu mereka lebih resisten kepada pemahaman ataupun ajaran Islam yang kita fahami yang sebenarnya, berbanding daripada orang-orang Bajau yang tinggal di darat, di mana masjid boleh dibuat dan ceramah-ceramah agama lebih kerap dibuat. Maka ilmu agama yang sebenarnya itu accessible kepada orang yang tinggal di darat berbanding daripada orang yang tinggal di laut. Pun begitu sebenarnya. Dan juga program dakwah itu berterusan, ya. Especially di area tempat kita inilah, di Malaysia ini, di Sempurna itu program dakwah untuk menyampaikan Islam yang sebenarnya kepada kaum Bajau itu masih berterusan, dan bukanlah sama seperti apa yang telah dibuat oleh Abed Leo. Dia masuk ke komuniti itu dan dia Islamkan mereka semula. It's very wrong, cara yang salah, cara untuk mengajarkan Islam yang salah, dan juga method yang tidak betul. You masuk ke satu kawasan, you kena kajilah dulu, adakah betul orangnya, contoh you nak Islam kan, you kena kaji adakah Islam pernah sampai ke tempat itu ataupun belum. Boleh jadi mereka sudah Islam tetapi kefahaman mereka tentang Islam itu kefahaman yang kurang tepat sebagai contoh, maka hanya perlu dibetulkan, tidak perlu kepada syahadah semula. Jadi begitu. Dan saya rasa, dan I have a hunch, bahawa tafsiran esoterik yang difahami oleh Islam Bajo di Sulawesi itu juga ada di sini, juga ada dan juga difahami oleh macam mungkin tok imam kan, ya, ustaz-ustaznya kah, ya, komuniti Islam, komuniti Bajau di Sempurna di sini mungkin. Maka kajian lanjut itu perlu untuk dibuatlah, ya. Saya kira itu saja perkongsian untuk malam ini. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Terima kasih. Saya cadangkan sahabat-sahabat untuk dapatkan buku ini, Islam Bajo oleh Beni Baskara. Ya, kajian ini asalnya kajian PhD-nya tapi diringkaskan dan diterbitkan begitu, ya, dalam bentuk buku yang of course ini memudahkan kita lah, memudahkan akses buku dan juga akses ilmu kepada kita, ya. Saya pun baru tahu nih, rupanya komuniti Bajau ini tidak hanya terhad di Sempurna, kan, di dunia ini seakan-akan kononnya mereka saja, tidak, bahkan ada di selatan Filipina ada, dan juga di selatan Sulawesi. Itu jauh merantaunya. Kalau mau dibandingkan, kalau mau diletakkan dalam map itu, of course dia orang berkongsi satu laut Sulu, tetapi Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi, tapi jauh jaraknya itu. Dan ke tahap di mana begitu lamanya mereka di kawasan perairan ini,
ke tahap mereka itu sudah, badan mereka sudah mengalami evolusi itu keluar sampah saya. Evolusi di mana limpa mereka menjadi lebih besar, maka mereka oksigen di dalam darah mereka itu lebih banyak berbanding daripada orang biasa sebenarnya. Dan kerana mereka selalu menyelam, dan bila mana selalu menyelam, maka darah itu memerlukan lebih oksigen. Maka bila mana selalu darah itu banyak oksigen, diorang tidak perlu kerap kali naik lah, kerana darah mereka itu kaya dengan oksigen. Ini merupakan satu nikmat kurniaan Allah SWT kepada komuniti mereka itulah, ya, penyesuaian mereka kepada persekitaran mereka. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.